Selamat sejahtera. Nama saya Catherine Nuling anak Britain Alistana dan memegang nombor matriks BA18110207. Hari ini, saya ingin memberitahu kepada anda tentang 4 motivasi asas perjalanan. Tetapi, saya hanya fokus kepada motivasi interpersonal sahaja. Alright. Sebelum saya menerangkan tentang motivasi interpersonal dengan lebih lanjut, terlebih dahulu, saya ingin memberitahu tentang definisi motivasi. Saya telah mengambil 2 definisi motivasi dari 2 orang tokoh, iaitu H.W. Burnett tahun 1965 dan Sharifah Alwiyah Alsagoff tahun 1986. H.W. Burnett dalam bukunya Psychology of Learning tahun 1965 telah menyatakan motivasi ialah proses membangkitkan, mengekalkan dan mengawal minat. Definisi ini boleh dikatakan membawa maksud motivasi merupakan dorongan tingkah laku organisma yang berterusan untuk menjalankan aktiviti yang dirangsangkan oleh sesuatu insentif. Manakala, menurut Sharifah Alwiyah Alsagoff tahun 1986, motivasi sebagai rangsangan tindakan terhadap sesuatu tinjauan yang dahulunya hanya terdapat sedikit atau tiada minat terhadap tujuan tersebut. Okey, secara ringkasnya, motivasi merupakan perangsangan yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang individu ke arah mencapai sesuatu matlamat tertentu, termasuklah mengubah sikap, minat dan tingkah lakunya. Sekarang, jom kita pergi ke definisi interpersonal pula. Interpersonal ini bermaksud antara perseorangan. Perkara ini membawa maksud proses sosial yang melibatkan 2 orang atau lebih. Ianya adalah bersifat terus, iaitu bersemuka tanpa menggunakan sebarang perantaraan atau saluran tertentu, serta berlaku dalam keadaan yang tidak formal dan bersahaja. Memandangkan kita telah mengetahui tentang apa itu motivasi dan juga apa itu interpersonal, sekarang kita akan beralih pula kepada apa itu motivasi interpersonal. Motivasi interpersonal adalah mengekalkan keinginan untuk bertemu dengan orang lain, mengunjungi rakan ataupun saudara mara, melarikan diri dari rutin, dari keluarga dan juga jiran. Motivasi interpersonal ini juga dikenali sebagai motivasi yang bersifat sosial. Sekarang, saya akan membawa kamu untuk melihat contohnya. Sebagai contohnya, motivasi interpersonal ini adalah untuk berjumpa dengan orang lain dan kita boleh memperoleh pengalaman yang baru dengan berkongsi cerita dengan orang lain. Dan bukan itu sahaja tau. Motivasi interpersonal ini juga adalah disebabkan kita ingin melarikan diri dari rutin ataupun bebanan kerja yang menyebabkan kita berasa penat ataupun lelah. Kadang-kadang, rutin harian ini boleh menyebabkan kita berasa bosan. Maka, sekali-sekala kita perlu bersama-sama dengan rakan ataupun menghabiskan ataupun mengisi masa lapang kita untuk spend masa bersama-sama dengan rakan kita. Dan sekarang, saya akan membawa kamu ke bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, motivasi interpersonal merupakan keinginan manusia itu sendiri dan juga mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti
norma sosial, pengaruh, ataupun tekanan keluarga dan juga situasi kerja. Okey. Dan ini adalah senarai rujukan yang telah saya gunakan. Baiklah, setakat ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.